Santan gerak pemuda, putri jangan menangis, Lena wahai sayangku. Tidur Lena ya anakku, semoga engkau mendapat mimpi yang indah dan menjadi anak yang pandai, rajin dan tabah menghadapi ujian segera ibu sudah tiada. Cuba menjaganya. Benar, Kak Kundu. Terima kasih. Hanya Allah yang mampu membalas jasamu itu. Kundu, kau juga jaga diri ya. Tiba-tiba, Kuntum selang nafas sehingga detak jantungnya tidak berasa berdegup lagi. Lalu, Kuntum menghembuskan nafas terakhir dan meninggalkan ruang putih bersama sahabat baiknya, Kuntum. Kuntum? Ya Allah, bangun Kuntum. Anak kecil, jujurlah dengannya. Engkau masih belum mengerti bahawa dunia ini tidak seindah senyuman yang terpancar pada wajahmu. Dahulu, Mak Kuntum adalah sahabat baik kepada ibu putih. Persahabatan mereka bagai awu dengan tubing, saling melengkapi dan saling mempercayai. Namun, tidak semua hati yang tersebut itu benar-benar suci. Mulai hari ini, akulah yang akan menjagamu. Menjaga? Ya, aku akan menjagamu. Tetapi, lebih utama lagi, aku akan menjaga segala harta yang menjadi milikmu. Rumah ini, tanah ini, emas ini, semua akan menjadi milikku suatu hari nanti. Lagipun, siapa pun yang akan mempercayai kata-kata seorang anak yatim seperti kau? Benar kata orang tua. Tidak semua janji yang bernafas datang daripada hati yang ikhlas. Ada janji yang ditutupi oleh tipu dusta. Begitulah permulaannya sebuah pengkhianatan. Kasih yang diamanahkan dan dicemari oleh ketamakan. Sedangkan harta di dunia hanyalah pinjaman yang akan kembali kepada Tuhan. Jujurlah. Aduh, apabila engkau dewasa nanti, engkau akan menjadi orang yang paling rajin bekerja. Sedangkan aku dan anakku akan menikmati segala kemewahan yang diwariskan untukmu. Masa terus berlalu. Anak kecil itu membesar menjadi seorang gadis yang berhati mulia. Namun, semakin besar usianya, semakin berat pula dugaannya menjadi. Maka, bermulalah kisah seorang gadis yang bernama Bawang Putih. 19 tahun telah berlalu. Masa mengubah wajah manusia. Namun, tidak semestinya mengubah hati mereka. Bawang Putih membesar menjadi seorang gadis yang berbudi bahasa, dengan tulang dan sentiasa merendah diri. Sebaliknya, Bawang Merah pula hidup dalam kemewahan sehingga lupa bahawa
setiap nikmat itu hanyalah pinjaman sementara. Mereka tinggal di bawah satu bumbung, namun hati mereka bagai langit dan bumi. Pagi yang indah membawa sinar harapan. Semoga setiap pekerjaan yang aku lakukan hari ini menjadi ibadah dan dapat mengembirakan hati ibu dan Mira. Walaupun banyak rasa, aku tetap percaya kesabaran ialah bunga yang akan mekar pada waktunya. Di mana dia bawang putih itu? Bawang putih itu belum mengemas rumah. Di mana dia bawang putih itu? Bawang putih itu hati lampu sana. Budak pemalas, oi, budak pemalas, oi, budak pemalas, sakit hatiku. Aduhai, bawang putih, ke mana engkau menghilang? Rumah ini masih bersederak, lantai masih berdebu, dapur pula penuh berasap. Apakah tanganmu terlalu lemah untuk bekerja? Maafkan putih ibu. Halaman sudah disapu, pinggan sudah dicuci, air di tempat juga sudah penuh. Jika masih ada yang kurang, izinkan putih menyelesaikannya sekarang ibu. Kurang? Sudah tentu kurang. Apa sahaja yang engkau lakukan sentiasa tidak sempurna. Kalau beginilah sikapmu, sampai bila-bila pun engkau tidak berguna. Baiklah ibu, putih akan berusaha dengan lebih lagi. Sedangkan aku dilahirkan untuk menikmati kehidupan. Bukankah begitu, Ibu? Sudah tentu, anakku tidak perlu memotongkan tangan. Semua kerja biarlah dilakukan oleh bawang putih. Itulah gunanya dia tinggal di rumah ini. Ibu, izinkan putih bertanya. Adakah masih ada kerja yang perlu putih lakukan? Pergi basuh pakaian, kemudian sapu dapur. Selepas itu, engkau cari kayu api. Selesai semuanya, masak pula makan tengah hari. Jangan harap engkau dapat berehat walau sesaat. Baik ibu, insya-Allah semuanya akan putih selesaikan. Lihatlah dirimu, tangan kasar, pakaian lusuh, wajahmu pun sudah tidak berseri. Lihatlah wajahku ini, putih berseri. Kalaulah aku berada di tempatmu, lebih baik aku lari jauh daripada rumah ini. Mira, rumah ini tetap rumah kita. Walaupun layanan yang kuterima tidak seindah yang kuharapkan, aku tetap bersyukur kerana masih mempunyai tempat untuk berteduh. Hah? Masih mau kau syukur? Benar kata orang, orang yang terlalu baik mudah dipijak. Sudahlah Mira, jangan bazirkan masa bercakap dengannya. Orang malas memang banyak alasan. Tidak mengapa ibu, putih akan terus berusaha. Semoga suatu hari nanti ibu dan Mira dapat melihat keikhlasan dan putih. Hari itu tidak akan pernah tiba. Sudah, sekarang pergi sama kerja. Jangan berdiri seperti tunggul. Baiklah ibu, pokok kelapa ditepikan.
sehingga bersih. Kalau ada sedikit kotoran, jangan harap engkau boleh masuk ke rumah ini. Baik, Ibu. InsyaAllah, semuanya akan pergi cuci sebaik mungkin. Hei Putih, tunggu dahulu. Masih ada pakaian yang belum dibasuh. Nah, masuk sekali pakaian aku. Kalau boleh, kosoklah sehingga harum seperti bunga madu. Baiklah, Mira. Semoga selepas ini Mira lebih selesa memakainya. Putih pergi dulu ya. Assalamualaikum. Langkahnya perlahan, namun tidak pernah terhenti. Walaupun bahunya memikul beban yang berat, hatinya tetap dipenuhi kesabaran. Alangkah ramainya semua. Alam macam ni, menyanyi tanpa menilai badan. Andai kata manusia mampu sejauh ini, pasti dunia diberi kasih sayang. Air sungai mengalir jernih, burung pipit terbang tinggi. Walau penat memaksa bersih, hati ikhlas tetap berseri. Syukurlah, tinggal selesai saja lagi. Mudah-mudahan ibu gembira nanti. Ya Allah, kan ibu. Jangan anak. Akhirnya aku berjaya mendapatkan isinya. Walaupun berat, aku bersyukur kerana kali ini tidak hilang. Bagi insan yang berhati baik, kesusahan bukan alasan untuk berputus asa. Sebaliknya, kesusahan menjadi jambatan menuju kematangan. Sedang Mawar Putih menarik nafas kelegaan, dia masih belum mengetahui bahawa takdir sedang membawanya bertemu seseorang yang bakal mengubah seluruh perjalanan hidupnya. Sedang Putih berjalan, kedengaran suara seseorang meminta pertolongan. Cucu mari kemari, dengar pesan baik diberi. Kalau berbudi hidup berseri, kasih sayang kekal di hati. Tolonglah cu, ada sesiapa yang sudi membantu nenek? Nenek itu seperti dalam kesusahan. Lebih baik aku menolongnya. Assalamualaikum, Nenek. Kenapa Nenek bersendirian? Waalaikumsalam cu. Nenek sudah tua. Tenaga nenek tidak lagi seperti dulu. Bakul ini terlalu berat untuk nenek bawa pulang. Sudahkah cucu membantu nenek? Dengan senang hati, Nek. Bukankah tangan yang membantu lebih mulia daripada tangan yang hanya memandang? Marilah, biar saya angkatkan. Terima kasih cu. Berat tak cu? Tidak mengapa, Nek. Lagipun, berat menyebabkan mimpi tidak ada segala beban hidup yang pernah saya lalui. Selagi saya masih mampu membantu, saya
jika tidak seindah rumah orang lain. Nik, rumah yang sederhana tetapi dipenuhi kasih sayang lebih indah daripada istana yang kosong daripada budi bahasa. Cu, bolehkah nenek meminta satu lagi pertolongan? Sudah tentu, Nik. Selagi saya mampu, saya akan lakukan. Bolehkah cucu menyapu lantai rumah ini? Tangan nenek sudah tidak kuat lagi. Masya Allah, biar saya uruskan. Lagipun, kerja-kerja rumah ini sering saya lakukan. Nik pergilah berehat. Terima kasih, Cu. Sudah lama rumah ini tidak bersih seperti ini. Tetapi, ada lagi sedikit kerja. Bolehkah cucu membantu menyusun kayu api? Dengan izin Allah, boleh sahaja. Masih belum penat kan, Cu? Penat itu hanya dirasai oleh tubuh. Tetapi, apabila hati ikhlas membantu, segala keletihan terasa lebih ringan. Cu, mengapa kamu tidak pernah mengeluh? Bukankah sejak tadi nenek hanya meminta pertolongan demi pertolongan? Seseorang pernah berpesan kepada saya, Jika engkau mampu meringankan beban seseorang, janganlah bertanya apa ganjarannya. Cukuplah Allah mengetahui keikhlasanmu. pesan itu sentiasa saya pegang sehingga hari ini. Masih ada rupanya manusia yang berhati sekutik namanya. Tidak meninggi diri, tidak berkira, dan tidak mengharapkan balasan. Saya hanya melakukan apa yang sepatutnya ini. Suatu hari nanti, apabila saya sudah tua, saya juga berharap adik insan sudi membantu saya seperti hari ini. Sesungguhnya, kebaikan yang lahir daripada hati yang ikhlas tidak pernah sia-sia. Tuhan sentiasa melihat walaupun manusia tidak pernah menghargainya. Dan tanpa disedari oleh bawang putih, setiap pertolongan yang diberikannya hari itu sedang membuka pintu rezeki yang tidak pernah terlintas di fikirannya. Cucu, marilah duduk di sisi nenek sebentar. Engkau telah bekerja tanpa mengenal-kenal. Ni, adakah masih ada kerja yang perlu saya bantu? Jika ada, katakanlah. Selagi kudrat ini masih ada, saya akan lakukannya dengan seikhlas hati. Tidak, Cu. Hari ini, engkau telah menghadiahkan kegembiraan kepada seorang tua yang hampir kehilangan tenaga. Ni, saya hanya melakukan perkara yang sepatutnya. Bukankah membantu orang yang memerlukan itu satu kebaikan? Benar. Namun, tidak semua manusia sanggup berbuat demikian. Cucu tunggu sebentar, ya. Nenek, mengapa nenek membawa 2 biji lampu ini? Cucu, nenek sudah tua. Tiada barang berharga yang mampu nenek hadiahkan. Yang ada hanyalah 2 biji labu ini. Inilah satu sebagai tanda terima kasih dari nenek. Tidak, Nek. Saya benar-benar tidak boleh menerimanya. Saya membantu kerana ikhlas, bukan kerana mengharapkan ganjaran. Jika saya menerima hadiah ini, seolah-olah saya menjual keikhlasan saya. Tidak, Cu. Hadiah ini bukan harta kepada kebaikanmu. Ia hanyalah lambang kasih sayang seorang nenek. Terimalah agar hati nenek merasa tenang. Jika begitu, izinkan saya menerimanya, Nek. Terima kasih, Nek. Sekarang pilihlah yang besar atau yang kecil. Mengapa tidak memilih yang besar? Bukankah semua orang menyukai sesuatu yang lebih banyak? Rezeki bukan diukur pada besarnya pemberian, tetapi pada keberkatan yang terkandung dalamnya. Saya berbahagia apa yang saya hari ini. Masya Allah. Benarlah, harta yang paling bernilai bukanlah emas, tetapi hati yang tahu bersyukur. Terima kasih, Nek. Saya akan sentiasa mengenang jasa Nenek dan kebaikan Nenek. Pergilah, Cu. Semoga perjalananmu dipermudahkan dan ingat pesan ini. Jangan sesekali berubah walau apa pun yang berlaku nanti. InsyaAllah. Saya pergi dulu, ya. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Pergilah dengan hati yang tenang.
baik terbang sekawan, hinggap sebentar di pupuk jati. Budi yang baik jadi teladan, ikhlas di hati membawa arti. Matahari mula condong ke barat, tetapi asap dapur masih belum kelihatan. Di sebuah rumah yang sepatutnya penuh kasih sayang, kemarahan sedang membara menanti kepulangan seorang anak yang tidak pernah mengenal erti membalas dendam. Pada budak itu, matahari hampir tenggelam. Masakan belum tersedia. Rumah pula sudah sepi. Inikah balasan kepada segala jasa yang aku berikan? Betul kata ibu. Entah kemana dia berhilang. Jangan-jangan dia sengaja bersia-sia di kampung sebelah. Atau mungkin dia sedang mencari alasan untuk mengelak daripada bekerja. Kalau dia pulang nanti, tahulah dia. Assalamualaikum, Ibu. Maafkan Putri, baru mula tak lewat. Baru sekarang kau pulang. Tahukah engkau, kami seharian menunggu makanan. Engkau fikir rumah ini akan terus sendiri? Ampunkan Putri, Ibu. Semasa di sungai, senarai Ibu dihanyut arus. Putri mengajarnya sehingga berjaya mendapatkan semuanya. Kemudian, Putri bertemu dengan seorang nenek yang memberikan pertolongan. Sudah, alasanmu semakin hari semakin pandai. Kononnya membantu orang tua. Siapa yang mahu percaya? Apa pula yang kau bawa itu? Ini harta daripada nenek itu. Hadiah? Atau sebenarnya hasil curian? Tidak, Merah. Jangan salah sangka. Nenek sendiri yang mengadakannya kepada saya. Aku rasa engkau mencurinya daripada kedua orang. Berani mana engkau membawa barang curi masuk ke rumah ini? Demi Allah, Ibu. Putri bercakap benar. Putri tidak pernah membela orang lain. Nenek itu yang memberikannya kepada Putri. Hah? Cerita yang indah tetapi sukar dipercayai. Kalau benar kata-katamu, apa istimewanya lagu buruk ini? Lihat itu. Mungkin di dalamnya hanya isi labu yang sudah busuk. Ini emas Dan permata? Begitu banyak? cepat petik semua. Jangan sampai orang lain lihat. Allah, mengenai hari ini, semua ini milik kita. Merah, itu hanya diberikan kepada saya. Jangan bermimpi. Selama bertahun-tahun engkau makan di rumah ini, tidur di bawah punggung ini, mungkinkah itu hutang yang perlu engkau bayar? Emas ini kami ambil sebagai bayaran. Ibu, bukankah semua harta ini bukan milik saya seorang? Jika ibu memerlukannya, ambillah sedikit. Tapi janganlah mengambilnya semua. Sedikit? Tidak, aku mahu semuanya. Bukankah selama ini kau tidak pernah berburu dekat emas? Biarlah aku yang menjaganya. Saya tidak pernah berkira dengan ibu dan Merah. Mengapa layanan yang saya terima sentiasa begini? Apakah kebaikan tidak pernah mempunyai nilai di mata kalian? Nilai? Nilai sebenar ialah emas di tangan ini. Orang miskin seperti engkau tidak layak memilikinya. Pergi, masuk ke dapur. Sediakan makan malam. Jangan ganggu kami menghina kekayaan ini. Ya Allah, jika ini ujian daripadamu, aku reda ya Allah. Engkau lebih mengetahui apa yang terbaik buat diriku. Semoga suatu hari nanti hati mereka akan dilembutkan dengan hidayahmu. Hidup tanpa harga, menanti kasih ibunda. Diriku ini
Namun, harta yang diperoleh dengan ketamakan tidak pernah membawa kebahagiaan. Ada manusia yang melihat rezeki sebagai amanah, namun ada juga yang melihatnya sebagai jalan untuk memuaskan nafsu dunia. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar pula ketamakan yang berakar di hati. Begitulah yang sedang berlaku di rumah Mak Kundong. Ibu, lihatlah. Cantik bukan aku memakai semua emas ini? Kini, seluruh kampung pasti akan cemburu melihat kekayaan kita. Sudah tentu, siapa sangka sebuah labu kecil boleh menyimpan kekayaan sebesar ini. Kalau labu kecil pun dipenuhi emas, bayangkan pula labu yang besar. Kalaulah kita memiliki 10 labu atau 100 labu, tentu kita menjadi orang paling kaya di seluruh negeri. Bukan sekadar negeri, mungkin seluruh dunia. Bawang putih, mari ke sini. Ya Ibu, ceritakan sekali lagi bagaimana engkau boleh bertemu dengan nenek itu. Jangan tinggal walau satu perkara pun. Baik Ibu, semasa saya menuju pertanian Hanoi, saya bertemu dengan seorang nenek yang sedang membawa batu sayur. Beliau meminta bantuan saya. Saya mengangkat batu itu, membersihkan rumahnya dan menyusun kayu api. Setelah selesai, beliau menghadiahkan 2 biji tabu. Tapi saya memilih labu yang kecil. Itulah sahaja yang berlaku. Begitu rupanya. Mudah saja. Ibu, kalau begitu, esok biarlah aku yang pergi. Aku akan melakukan perkara yang sama. Sudah tentu nenek itu akan memberiku labu yang lebih besar. Tidak, bukan esok. Sekarang juga. Jangan memaksa. Semakin cepat engkau pergi, semakin cepat kita menjadi kaya. Apa? Sekarang panas kali begini, lagipun jalan ke sana tentu jauh. Penatlah. Penat? Engkau boleh bersusah sedikit, tetapi selepas itu, kita hidup mewah selamanya. Bukankah itu lebih baik? Betul juga. Kalau aku memperoleh labu yang besar, tentu isinya lebih banyak emas. Aku tidak perlu bekerja lagi sepanjang hidupku. Ingat baik-baik, apa sahaja yang dilakukan oleh Bawang Putih, engkau juga mesti melakukannya. Jangan tersilap. Mudah saja. Bukankah membantu orang tua itu perkara yang senang? Aku hanya perlu berpura-pura baik selepas mendapat labu. Aku akan terus pulang. Mira, jika benar-benar kamu ingin bertemu diriku, bantulah beliau dengan hati yang ikhlas. Jangan mengharapkan balasan. Ikhlas? Kamu kenyang dengan keikhlasan? Boleh membeli makanan cantik dengan keikhlasan? Aku hanya mahukan emas. Dengan sini Merah, kalau nenek itu memberi pilihan, jangan sesekali pilih labu kecil. Pilihlah yang paling besar. Semakin besar labunya, semakin banyak emasnya. Usah risau ibu. Aku bukan seperti putih. Aku tahu memilih yang paling menguntungkan. Ibu, Mira, maaf jika saya berkata, rezeki bukan datang kerana besar dan hadiah, tetapi kerana keberkatan yang Allah berikan. Jangan terlalu berjahat di dunia. Diam! Tidak perlu mengajar kami. Orang miskin sepertimu tidak tahu apa itu kemewahan. Aku akan pulang membawa labu yang paling besar. Selepas itu, semua emas di dunia ini akan menjadi milik kita. Begitulah, apabila hati sudah dikuasai ketamakan, nasihat yang baik dianggap sia-sia. Kata-kata yang lembut tidak lagi didengar. Sedangkan orang yang tamak selalunya melihat harta yang lebih tinggi nilainya daripada benda. Ada langkah yang dipandu oleh keikhlasan, ada pula langkah yang dipandu oleh ketamakan. Walaupun melalui jalan yang sama, namun destinasinya tidak pernah serupa. Hari itu, bawang merah menjejaki laluan yang pernah dilalui bawang putih. Namun, hati yang dibawanya jauh berbeza. Aduhai, panas ni hari ini. Jalan pula berbatu-batu. Entah bagaimana bawang putih sanggup datang sejauh ini. Kalau bukan kerana emas, aku tidak akan menjejakkan kaki ke tempat seperti ini. Apa pun melekat pada badanku. Assalamualaikum, Jo. Boleh nenek meminta sedikit pertolongan? Bakul ini terlalu berat. Nenek sudah tidak berdaya membawanya pulang. Waalaikumsalam. Bakul itu berat sangat tak? Ya, Jo. Rumah nenek tidak jauh lagi.
Sudahkah cucu membantu? Maaflah Nek, kalau aku angkat bangku rotan itu, tanganku nanti sakit. Lagipun, kukuku baru sahaja dihias. Kalau patah atau calar, siapa yang hendak menggantikannya? Tidak mengapa, cu. Kalau begitu, temanilah nenek berjalan. Baiklah, itu sahaja. Cepat sedikit, aku ada urusan lain. Nenek hanya tersenyum. Kadang-kadang dia lebih bermakna daripada 1000 kata kerana hati manusia dapat dibaca melalui perbuatannya. Silakan masuk, cu. Maaflah, rumah nenek sederhana saja. Sederhana, rumah ini hampir roboh. Titiknya usang, lantainya pula berhabuk. Panas pula tu. Macam mana nenek boleh tinggal di sini? Rumah ini sudah lama. Tenaga nenek pula semakin kurang. Bolehkah cucu membantu nenek mengambil lantai sebentar? Apa? Nenek aku? Tidak boleh. Mak dihukum mahal. Kalau terkena habuk, rosak semuanya. Kalau begitu, bolehkah cucu membantu menyusun kayu api di belakang rumah? Kain api? Tidak, nanti tanganku kasar. Aku tidak mahu kulitku rosak. Kalau begitu, duduklah sebentar. Akhirnya, inilah yang aku tunggu-tunggu. Cucu, sebagai tanda terima kasih kerana sudah datang ke rumah nenek, inilah salah satu daripada biji dapur ini. Sudah tentulah aku mahu yang besar. Terlalu besar, emasnya tentu lebih banyak. Tidakkah cucu mahu memikirkannya dulu? Kadang-kadang sesuatu yang kecil menyimpan hikmah yang besar. Tak perlu. Aku bukan seperti bawang putih. Dia memilih labu kecil kerana bodoh. Aku lebih bijak. Aku tahu yang besar lebih menguntungkan. Pasang pelita di atas tangga, bulan terang menyinar diri. Labu besar nilai tak terhingga. Kaya raya, aku seorang diri. Jika itu pilihanmu, ambillah. Semoga engkau memperoleh apa yang engkau cari. Baik, aku perlu pulang sekarang. Ibu tentu tidak sabar melihat emas yang bakal kami miliki. Cucu, bukankah engkau terlupa sesuatu? Lupa apa? Ucapan terima kasih, doa yang baik atau sekurang-kurangnya sebuah senyuman? Sudahlah Nek, aku sudah dapat apa yang aku mahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga perjalananmu membuka mata hatimu. Kerana manusia yang mengejar harta semata-mata seringkali pulang dengan tangan yang penuh tetapi hati yang kosong. Hari itu, bawang merah pulang dengan sebuah labu yang besar. Dia menyangka dirinya sudah membawa pulang kekayaan. Namun, tak dia telah menyediakan sesuatu yang jauh berbeza daripada angan-angannya. Hati yang dipenuhi kesyukuran akan sentiasa tenang. Namun, hati yang dipenuhi ketakutan tak pernah mengenai kesyukuran. Labu besar itu dipeluk tanpa sebuah mahkota. Sedangkan mereka belum mengetahui apa yang sebenarnya tersimpan di dalamnya. Lihatlah merah, labu ini jauh lebih besar daripada yang dibawa oleh bawang putih. Sudah pasti isinya juga lebih bernilai. Benar Ibu. Aku yakin labu ini dipenuhi emas yang lebih banyak. Selepas ini, kita tidak perlu hidup susah lagi. Rumah ini akan dipenuhi harta. Semua orang akan iri hati melihat kita. Hari ini, biarlah seluruh kampung mengetahui bahawa kita ialah orang yang paling kaya. Wahai penduduk kampung, marilah datang. Saksikan kekayaan yang bakal menjadi milik kami. Apa yang ingin ditunjukkan? Benarkah mereka memperoleh harta yang banyak? Ibu, tidak perlulah kita menunjuk-nunjuk. Rezeki lebih indah jika disyukuri, bukan ditunjuk. Diam. Orang miskin sepertimu tidak tahu nikmat menjadi kaya. Hari ini, semua orang akan melihat kemuliaan keluarga kita. Lihatlah, labu sebesar ini tentu dipenuhi emas dan permata. Aku pasti. Kesombongan seringkali membuatkan manusia lupa bahawa sebesar mana pun harta, ia tidak mampu memberi kemuliaan akhlak. Pergi pertukar memberi rotan, singgah sebentar, memberi pergi. Kalau dapat banyak habuan, barulah puas di dalam hati. Merah, mari kita berlaku ini bersama-sama. Dengan senang hati, Ibu.
Satu, dua, tiga. Aku kering. Bulan. Banyaknya bulan. Masuk. Tidak. Ini mustahil. Mengapa pegang emas? Mengapa pegang permata? Ibu, budak-budak ini melekat pada pegangku. Tolong. Aku tidak sanggup melihatnya. Suruh. Ini adalah seorang yang tahu. Jangan sombong dengan lelaki. Ibu, aku mikir. Kenapa perkara ini berlaku kepada kita? Bukankah kami hanya mahukan kehidupan yang lebih baik? Ibu, rezeki yang diberkati lahir daripada hati yang ikhlas, bukan daripada sikap tamak. Tidak, ini tidak adil. Mengapa mahu tidak dapat emas, sedangkan aku mendapat ulat? Apa yang sudah kami? Bezanya bukan pada laba yang terpilih, Mira, tetapi pada hati yang membawanya. Saya membantu tanpa mengharapkan balasan, sedangkan Mira datang hanya kerana mengharapkan harta. Jika selama ini aku telah melakukan zalim terhadapmu, Putri tidak pernah memberikan dendam, Ibu. Putri hanya berharap suatu hari nanti kita dapat hidup sebagai keluarga yang saling menyayangi. Ibu, aku rasa kita telah melakukan kesilapan yang besar. Bagi hati yang sama, lahirlah penyesalan yang dimaksudkan. Pada saat itu, Mak Pundur dan Bawang Merah akhirnya menyadari bahawa harta yang paling berharga bukanlah emas dan permata, tetapi hati yang bersih daripada sifat angkuh. Kesombongan telah runtuh, ketamakan telah rubah. Yakinkan hanyalah hati yang dibaluti tulisan. Sesungguhnya, setiap manusia pernah melakukan kesilapan. Namun, yang membezakan mereka ialah keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Tuan Putih, selama ini akulah yang menutup mata hatiku sendiri. Aku terlalu mengejar kemewahan hingga lupa menghargai insan yang sentiasa berada di sisiku. Aku menghina kebaikanmu, sedangkan engkau sentiasa membalas dengan senyuman. Aku juga bersalah. Aku sengaja mengejek Ibu Putih, menghina pakaianmu dan merendahkan dirimu. Malah, aku berampas hati yang menjadi takmu. Aku menyangka harta yang mampu membeli kebahagiaan. Rupanya, harta tak mampu membeli ketenangan hati. Bunga melu harum di tangga, indah di mata, sayang berduri. Kasih keluarga patut dijaga, maaf dipinta, ikhlas di jari. Maafkan aku yang putih. Ibu, Mira, jangan terus menangis satu perkara yang telah berlalu. Setiap manusia pernah bersilap. Yang penting, kita belajar daripada kesalahan itu. Tidak. Kami telah melakukan sebanyak dosa terhadapmu. Kami tidak layak menerima kemaafanmu. Ini segala harta yang kami rampas dahulu. Semuanya milikmu. Ambillah kembali. Putih, hari ini aku sedar harta yang dirampas tidak pernah membawa keberkatan. Ia hanya membawa rasa tamak, hasad, dan akhirnya penyesalan. Terima kasih Ibu, terima kasih Mira. Namun, harta ini bukan perkara yang paling putih inginkan. Yang paling putih inginkan ialah sebab keluarga yang saling menyayangi. Jika hari ini kita mampu memulakan kehidupan yang baru, itulah hari yang paling berharga buat Putih. Kasih engkau sedih membantuku Ibu. Walaupun
Aku tidak pernah menjadi ibu yang baik. Kasih sayang tidak akan pernah lahir daripada dendam, Bu. Tapi terlalu memaafkan Ibu. Kerana aku tahu memaafkan dan menyenangkan hati daripada manusia. Putih, bolehkah aku menghadapmu sebagai seorang kakak yang akhirnya sedangkan kesalahannya? Sudah tentu, Mira. Mulai hari ini, marilah kita saling menjaga, bukan saling menyakiti. Putih bersyukur, hari ini bukan saja Putih memperoleh kembali hak Putih, tetapi Putih juga memperoleh sebuah keluarga. Semoga rumah ini kembali diberi kasih sayang, kejujuran dan keberkatan. Buailah laju, buailah diriku, buailah laju gembiranya hatiku. Lisan air mata, maafkan segalanya, hati gembira kasih bertahu semula. Kisah ini juga mengajar kita bahawa harta dan kecantikan tidak akan kekal. Tetapi akhlak yang mulia dan sikap rendah diri akan sentiasa dikenang. Sesungguhnya, kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan membawa keberkatan. Manakala ketamakan hanya membawa penyesalan. Semoga kita semua sentiasa memilih jalan yang benar. Selamat tinggal semua dari kami.